This is Suara Kuna, tempat suara berpakat. Bersama Bro Jumata, cerita hidup kita angkat. Santai berisi penuh warna dan semangat. Kuna Podcast. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Bro Jumat dalam Kuna Podcast. This is Suara Kuna. Okey, tuan-tuan dan puan, selamat menyaksikan Kuna Podcast di YouTube channel kita, Kuna Podcast yang julung-julung kali ini kita lakukan. Dan selamat datang kepada anda semua yang baru saja berkunjung ke channel ini. Kalau anda belum subscribe lagi, tolong subscribe YouTube channel Kuna Podcast ini untuk memeriahkan lagi industri podcast dalam negara kita, geng. Okey, Bro Jumat di sini. Untuk kesekian kalinya, sudah lama tidak berpodcast, geng. Kali ini kita berpodcast kembali. Kita hidupkan kembali Kuna Podcast dengan seorang guest yang saya rasa the one and only, yang kita akan bercerita tentang bagaimana kehidupan beliau, transisi beliau, dan mudah-mudahan beliau memberikan inspirasi kepada pemuda-pemuda di Kuna, kerana beliau juga adalah anak watan Kuna, geng. Okey, bersama dengan saya pada guest kita kali ini, kita jemput dan persilakan the one and only Erfasha Winsandra. Alright. Okey, hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sandra lah ya, panggil Ya, Sandra. boleh cik, boleh. Okey, baik. Sandra, di sini saya dikenal sebagai Bro Jumat. Oh, okey. Okey, Bro Jumat. Alright. Okey, San. Apa khabar, San? Okey. Alhamdulillah baik, sihat. Daripada mana tadi ni? Saya tadi dari Tawau. Tawau. Dari Tawau dalam sebelah petang begitu jalan. Lepas tu sekarang bergegas pula tadi ke sini dan alhamdulillah sampai pada tempat waktu. Masya Allah, itu dah guys, kita sangat sibuk jadualnya. Okey. Walaupun begitu, Sandra, terima kasih kerana memenuhi jemputan kami sebagai tetamu kami untuk comebacknya Kuna Podcast. This is Suara Kuna. Cuba sebut, this is Suara Kuna. This is Suara Kuna. Itu dia. Ini orang Kuna, geng. Okay. Baik, San. Okay, boleh tak San perkenalkan diri Sandra, bersekolah di mana, asal mana? Sebab mungkin ramai penonton-penonton di luar sana mau kenal siapakah figura yang kita bawakan hari ini. Silakan, San. Okay, nama diberi tanpa dipinta Erfasha Winsandra Abdullah. Nama dipinta tanpa diberi Sandra. Saya lebih selesa dan lebih dikenali, lebih glamour lah orang bilang kan, sebagai Sandra. Saya merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik dan saya berasal daripada Kampung Dasar Baru yang terletak jauh sikit lah dari Pekan ni. Okay, jauh sikit. Jauh dah sikit lah. Jauh sikit lah, sikit. Jauh sikit. Dia tak jauh sangat lah. Lepas tu saya sekarang sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Saya sekarang tengah belajar di Universiti Malaysia Sabah dan mengambil kos asasi sains sosial. Okey, asasi sains sosial. Okay. Jangan terlalu laju, San. Okey. Mau dikejar siapa? Sorry. Dia lagi relax. Lubus. Santai. Okey, baik. Dalam sekolah tu, sekolah berceritakan detail. Sekolah di mana, sekolah rendah, kemudian beransur ke sekolah mana. Okay, saya asalnya pada darjah 1, 2 dan 3. Saya dari Sekolah Kebangsaan Kampung Selamat. Dan seterusnya saya berpindah ke SK Madai pada darjah 3 juga. Saya pindah SK Madai dan melanjutkan pelajaran saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Madai. Tapi Tapi saya melanjutkan sekolah saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Madai pada tingkatan 3. Sebab pada tingkatan 1 dan 2 saya menghabiskan masa saya menghafaz Al-Quran di sebuah madrasah di Tawau. Masya Allah. Ini macam first time cikgu dengar. Oh iya. Macam first time dia tahu. Ingat kan kamu pelajar Madai daripada sejak azali ya. Sejak tingkatan 3. Okey. Ingat kan ambil kursus madrasah tu ujung-ujung minggu. Rupanya memang full time. Saya memang full time tingkatan 1 dan 2. Ya. Sempat berapa juzuk di situ? Alhamdulillah kalau kira sebab kami menghafal dari belakang kan. Jadi dalam 3 juzuk lebih lah. 3 juzuk lebih. Masya Allah. Okey lah, macam cikgu 30 juzuk kan. Juzuk 30. Itu balik. Okey, baik. Okey, baik, itu dia. Seorang pelajar muda daripada UMS dalam bidang asasi sains sosial. Dan dia terkait rapat dengan bagaimana kehidupan bermasyarakat. Ya, betul. Ya. Tapi sebelum itu Sandra mempunyai pencapaian yang luar biasa di peringkat sekolah kan. Okey. Itu sekolah menengah. Boleh tak kita go back dulu sekolah rendah? Masa sekolah rendah memang aktif kah atau macam mana? Atau memang pencapaian memang sekolah rendah tu memang
antara top student ke atau macam mana? Pada asalnya saya ketika masih di Kampung Selamat, saya alhamdulillah walaupun sebenarnya saya dulu pelajar biasa aja, darjah 1, darjah 2 tuh saya biasa, darjah 1 tuh saya biasa-biasa aja. Tapi since saya masuk darjah 2, saya rasa macam saya perlu ubah sesuatu sebab saya nampak saya merupakan anak sulung, saya merupakan role model bagi adik-adik saya. Jadi saya buat satu peningkatan dan darjah 2 sehingga saya darjah 6 saya merupakan antara pelajar target yang terbaik dalam akademik. Dan walaupun begitu saya tidak lupa dengan untuk sentiasa aktif dalam bidang sukan. Apapun sukan, insyaAllah saya boleh. Oh, apa sukannya? Okey, antaranya sukan apa tu? Banyak lah. Badminton boleh. Taekwondo lah sekarang paling dominan. Taekwondo ya. Memang taekwondo daripada kecil lah. Iya, saya daripada saya kecil. Daripada kecil. Umur berapa tu awal mula taekwondo? Pemandangan saya dibuli. Saya darjah 1 di sekolah agama. Ya. Jadi saya cakap sama saya punya parents, Pak, ada nampak sana satu senior. Dia ada kelas taekwondo. Aku nak buli dekat sekolah. So, dia cakap, oh boleh, dia bilang nanti kita daftar. Lepas tu daftar, saya tak tahu pula rupanya saya ada talent di situ. Dan alhamdulillah saya sekarang saya boleh kasih tahu saya pernah mendapat peringkat gangsa dalam peringkat di peringkat antarabangsa. Itu dah geng. Kita baru nak reveal sekali lagi tapi dah ada reveal awal. Okay, it's okay. Okay, bagaimana turning point ya? Awal mula tu kita niat Sandra tu untuk mempertahankan diri lah daripada bully. Ya, betul. Dan selepas berjaya belajar 2-3 bully balik lah Okay, memang digunakan untuk mempertahankan diri lah. Dan kemudian minat mendalam masuk tournament. Ya, betul. Dan akhirnya bakat tu diasah jadi lebih. Ya, betul. Lebih ini dah mempunyai pencapaian. Itu dah geng, kita tengok satu inspirasi yang luar biasa. Sebab kita tahu sekarang Sandra, kita tahu, semua orang tahu isu bully sekarang bukan lagi perkara yang kita boleh ambil ringan. Kita tahu, dan ibu bapa dewasa mungkin boleh jadikan alternatif kepada anak-anak di luar sana. Mungkin mengikuti jejak langkah Sandra, hantar anak-anak ke kelas-kelas pertahanan diri, tak semestinya taekwondo, silat dan sebagainya. Banyak lagi pertahanan diri di luar sana. Dan semestinya pertahanan diri ini Sandra, kita belajar tentang bukan tentang seni pertahanan diri saja, tapi tentang disiplin diri. Betul, disiplin. Apa lagi Sandra yang diajar di situ? Kesabaran. Ya, betul. Banyak. Kan? Kalau menjadi seorang insan yang sangat berani, saya rasa keberanian tu pun boleh diasah melalui seni pertahankan diri. Keyakinan diri. Keyakinan diri, ya betul. Okay, nice. Okay, baik. Selepas tu Sandra masuk ke sekolah menengah di SMK Madai. Di sinilah satu nama yang besar berlaku ya. Sandra. Apabila Sandra, sebenarnya guys, Sandra ni antara pelajar yang saya rasa kita boleh jadikan contoh kerana dia punya keseimbangan di antara pencapaian akademik dengan pencapaian sukan ya. Jadi sebab tu kita nak dengar apakah rahsia dan apakah dia punya jurus-jurus di sebaliknya ya. Dia punya ingredient dalam perjalanannya tu sampai dia begitu hebatlah membahagikan masanya. Kadang-kadang kita tengok orang cemerlang dalam sukan tapi dia lemah dalam akademik. Kadang-kadang orang dia hebat dalam akademik tapi dia lemah dalam sukan. Tapi berbeza dengan guest kita hari ini. Mungkin Sandra boleh ceritakan pencapaian sepanjang sekolah menengah yang pernah dicapai, penglibatan selain daripada sukan, co-curricular dan sebagainya. Okay, saya mula daripada saya tingkatan 3. Walaupun saya ketinggalan beberapa tahun, iaitu 2 tahun, tingkatan 1 dan tingkatan 2. Alhamdulillah pada ujian pertama di tingkatan 3, saya berjaya mendapat top 3 di kelas dan top 20 dalam tingkatan. Wow. Bagi saya, pertama saya punya pemikiran, saya rasa macam tak boleh ni, lambat sudah ni. Saya tak boleh lama lagi saya mau boleh kejar ni. Tapi di situ mungkin berkat daripada semua hafazan yang saya pernah hafal dekat madrasah tu mungkin membawa satu keberkatan dalam hidup saya. Jadi saya mampu untuk bagi tengok orang saya yang ketinggalan 2 tahun pun boleh jadi macam orang lain. Okay, lepas tu saya tingkatan 3 saya tidak berapa aktif lah, saya baru masuk sekolah kan. Tingkatan 4 saya mula mengenali seorang cikgu. Seorang cikgu Cikgu Jumat. Cikgu Jumat. Ya, Cikgu Jumat. Pertama saya macam terkejut. Cikgu Jumat masuk sekolah kami begitu. Jadi saya fikir, kenapa terkejut? Apa dengan Cikgu Jumat tu? Cikgu Jumat kita tahu dia dikenali sebagai motivator di Sabah. Jadi saya macam mustahil lah boleh dekat-dekat sama Cikgu Jumat ni gitu.
sekali time saya bengkel kewartawanan, kami punya tim dibantu oleh Cikgu Jumat. Jadi saya macam, wow, Cikgu Jumat ni okay begitu, Cikgu Jumat ni. Lepas tu dekat tingkatan 4 saya punya pencapaian tertinggi semasa saya tingkatan 4, kami Sekali lagi. sekali lagi kami menjuarai FASUS, Festival Apresiasi untuk Semua, buat short film bersama Cikgu Jumat. Saya bukan pelakon, saya penolong kepada Cikgu Jumat. Director. Ya, Assistant director, Eddie. Ya, saya vice director. Ya. Okay, saya vice director Cikgu Jumat untuk menjayakan satu filem, dan alhamdulillah time tu itu merupakan pertama kali kan Cikgu? Ya, pertama kali SMK Pandai join. Pertama kali SMK Pandai join, dan alhamdulillah kami mendapat tempat pertama di negeri Sabah, dan kami berjaya ke peringkat kebangsaan. Di situ saya rasa macam wow, ini saya dulu saya berfikir susah ni masuk negeri, susah ni masuk kebangsaan, sebab mesti banyak benda yang kita perlu lalui kan, daerah apa semua. Tapi di situ Cikgu Jumat, terima kasih Cikgu Jumat, sebab Cikgu Jumat antara salah satu orang yang banyak mendorong saya ikut begitu. Walaupun saya tahu saya tidak pun asas di situ, tapi saya cuba untuk selami sesuatu hal yang baru. Okay, itu tingkatan 4, dan tingkatan 4 juga saya bergiat aktif dalam sukan kegemaran saya, iaitu taekwondo. Pada tahun itu saya mengikuti 2 kejohanan taekwondo. Pada pertama tu saya mendapat pingat gangsa. Di mana? Pingat gangsa di Tawau. Itu kejuaraan negeri. Ya, kejohanan negeri. Saya lupa sudah pada punya kejohanan, tapi saya mendapat pingat gangsa. Dan pada hujung tahun saya tingkatan 4 saya sertai satu lagi kejohanan taekwondo, dan alhamdulillah ketika itu saya membawa pingat perak. Pingat perak, dan kejohanan itu merupakan peringkat negeri juga. Okay, tapi sebelum tu Sandra, dalam sukan taekwondo ni, ada pinggang apa sebenarnya ni? Buat masa ni banyak betul menang ni kan? saya atau macam mana sekarang? Buat masa ni saya masih tali pinggang merah, saya masih menunggu bekung merah. Ya, saya masih lagi menunggu untuk upgrade saya punya tali pinggang. Untuk upgrade ke merah tu berapa tahun baru boleh dapat merah? Ke merah dia tidak jauh. Apa syaratnya atau macam mana dia punya? Saya banyak, dia ada macam ujian lah. Gitu. Ada benda yang kita perlu hafal, seni-seni taekwondo yang kita perlu hafal. Kita punya tahap penguasaan terhadap tendangan, teknik. Sebab tendang ni kita tak boleh sembarang. Tendang tak boleh sembarang ya. Kayu mau berapa banyak dipatahkan? Itu kalau buat merah tidak lah. Tapi kalau untuk hitam, yang saya tahu tiga kayu perlu dipatahkan untuk mendapat tali pinggang hitam. Black belt baru ada kayu lah. Ya. Okey. Itulah kita tengok. Sebenarnya saya rasa macam teruja juga mau tahu apa dia punya tali pinggang ni. Macam tidak betul tadi kan dia menang kan. Rupanya dia tali pinggang merah ya. Tapi merah ni nak pergi black belt tu step lagi. Tinggal satu step. Patutlah. Dia sikit-sikit lagi mau pergi hitam ya. Jadi kamu jaga-jaga dijaga di luar sana. Kalau jumpa Sandra jangan main-main. Silap-silap kamu kena sakit kau dia. Tak ditanggung ya. Okey. Baik, balik kepada tadi. Okey, Sandra ceritakan tadi baru menceburi sukan yang diminati. Di Tawau. Pingat gangsa. Okey. Teruskan. Tadi berhenti di situ. Okey. Lepas tu kan saya cerita tadi tingkatan 4. Lepas tu itu sukan taekwondo. Dan start situ saya merupakan antara salah satu peserta dalam program pemanis. Saya merupakan peserta hafazan sebab saya merupakan tugas pelajar madrasah kan. Jadi di situ boleh. Jadi time tu selama 2 tahun berturut-turut sampai saya tingkatan 5 saya cuma dapat naib johan di peringkat daerah. Saya tidak dapat meneruskan saya punya perjuangan untuk dalam hafazan tu sampai ke peringkat negeri. Tak apa, tapi saya ada rezeki di situ lah. Okey, tingkatan 4. Walaupun saya aktif dalam sukan, saya tidak pernah lupa prioriti pertama saya sebagai seorang pelajar. Walaupun saya aktif, tapi saya berjaya sentiasa mengekalkan saya punya kedudukan dalam tingkatan top 3. Sebelum ni tingkatan 3 saya top 20. Tingkatan 4 saya mula menjejaki tingkat top 3 dekat dalam tingkatan. Okey, itu pelajaran dalam tempoh tingkatan demi tingkatan tu kan. Okey, sebenarnya macam mana Sandra boleh mengimbangi masa tu ya? Sebab
cikgu tengok Sandra ni antara yang aktif dan selalunya Sandra banyak bantu guru-guru di sekolah. Sandra jarang kata tidak. Kadang-kadang okey cikgu. Dan saya tengok sedang pikiran cikgu kan bila masa budak ni belajar, atau dia ni time belajar tidur dia belajar dia tidur, atau kamu nak tidur kan. Bila masa macam mana kamu bahagikan masa tu lah bagi cikgu lah. Bagikan masa. Kalau Cikgu mau kamu cerita dia, sebab ramai pelajar di luar sana apabila dia sudah fokus benda tu kan, dia terus lupa apa dia yang lain. Jadi cikgu quote tadi, saya quote tadi ayat Sandra tadi, walaupun dia aktif tetapi dia tak lupa tanggungjawabnya sebagai pelajar, geng. Ingat ya, sebagai pelajar, geng. Okay. Ambil yang kosap ni nanti yang editor pelajar. Okay. Baik, sambung. Macam mana tadi? Kamu boleh imbang. Bagi masa. Sebenarnya saya seorang yang fleksibel. Okay. Saya dulu orang so, cakap fleksibel apakah ya? Orang cakap kita ni kalau mau urus masa kita perlu manage dari awal sampai. Saya tak boleh kalau saya buat jadual 1 hari je saya ikut. Okey. Besok saya tak ikut sudah. Jadi saya orang yang fleksibel. Kalau saya cakap ya memang betul saya tidur time orang belajar, saya belajar time orang tidur. Oh ya, betul. Ya, betul. Okey, sekejap. Okey, saya tidur. Cikgu nak hadam dulu balik dia punya ayat tu. So ayatnya yang agak menggiurkan. Saya tidur ketika orang lain belajar. Saya belajar ketika orang lain tidur. Jadi commonly kebiasaannya pelajar belajar jam 8.10. Maksudnya kamu tidur? Tidaklah. Oh tidak. Tidak. Maksudnya kan orang kalau kehidupan asrama masa prep kita petang. Petang dan malam. Dan tentu saya akan bukan tidur lah, saya akan rehat. Sebab saya tahu diri saya ni dia ada limit sendiri. So saya macam saya sudah berempas bulan fokus dekat sekolah. Saya balik ni saya tak boleh macam too much lagi paksa. Sebab kita tahu kita ada limit. Lepas tu jadi tiap orang tengah prep tu sepatutnya belajar, saya rehat, saya main, saya buat apa yang saya suka. Maksudnya self reward lah. Lepas tu after semua tu sudah, orang sudah tidur, saya baru mau belajar. Wow, itulah saja. Jadi betul orang cakap mau cemerlang ni perlu cukup rehat ya. Ya betul. Setuju Sandra? Saya setuju. Cukup rehat, cukup tidur. Ya, cukup rehat. Maksudnya tidur yang sedikit tapi cukup memadai, bukan sikit-sikit tidur ya. Bukan ya, sikit tidur bukan. Okey, baik, itulah. Bila kita bersembang dengan Sandra kan, itu satu benda yang mungkin boleh jadikan sebagai tips dan panduan kepada mungkin pelajar-pelajar yang mendengarkan Kuna Podcast pada kali ini ataupun ibu bapa yang ada di luar sana. Pastikan anak anda mendapatkan rehat yang cukup ya. Kenapa? Sebab secara kesinambungan dengan keupayaan otak sendiri sana kan. Betul. Kita tahu bahawa otak kita ni dia dipengaruhi dengan macam mana kita punya tenaga dan emosi kita kan. Kalau tenaga emosi kita lemah, maka keupayaan otak tu pun tidak semaksimal yang mungkin. Betul. Jadi sebab itulah rehat yang cukup tu penting. Tapi masalahnya Sandra, diorang ni sudah rehat petang kan, malam rehat lagi. Itu masalah. Malam tu tidak study sudah. Jadi sebab itu kadang-kadang apa yang diajarkan guru tu tak dekat kan. Betul. Sebenarnya kita bukan superhuman Sandra, betul kan? Betul. Kadang apa yang cikgu ajar tu bukan terus kita semua. Kita tahu semua kita dapat, tapi macam mana kita revise balik kan. Ya, okay. Baik, itu dah bila bersembang dengan Sandra, sedar tak sedar kita sampai sudah di part number 1. Kita akan masuk ke part number 2. Lepas kita sambung selepas ini bersama dengan saya Bro Jumat di Kuna Podcast dengan tetamu kita Will Sandra. Okay, dan kita bertemu lagi dalam part number 2. Terima kasih. This is Suara Kuna, tempat suara berpakat. Bersama Bro Jumat, cerita hidup kita angkat. Santai berisi penuh warna.